أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Selamat malam kepada semua para pendengar. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik? Mari kita bersama Acap si tukang cerita. Pastikan anda tidak kesorangan kerana anda di dalam Remang 12. Serakah Hasad, bahagian yang kedua. Sedang ayah Arman termenung seorang diri di lobi hospital. Bahunya ditepuk seseorang dari belakang. Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Ya Allah, Razif. Terkejut aku. Bila sampai? Mari duduk dulu. Razif, rakan perniagaan ketika Encik Amin mula-mula menumpukan perniagaan. Namun, selepas beberapa bulan menjalankan perniagaan bersama, Razif mengambil keputusan untuk menjalankan perniagaannya sendiri. Baru je. Kau okey ke tak ni? Aku okey. Cuma aku risaukanlah keadaan isteri dengan anak-anak aku. Aku dengar isteri kau jatuh tangga. Macam mana keadaan dia? Anak dalam kandungan okey? Macam mana kau tahu isteri aku mengandung? Kawan-kawan kita lah bagi tahu. Tapi anak okey ke? Anak aku tak dapat diselamatkan. Tapi sekarang ni isteri aku kat dalam buat kecemasan tu. Doktor tengah buat untuk tengah nak keluarkan anak dari rahim dia. Macam itulah. Aku harap isteri aku selamat lah, Azif. Yalah, kita harap gitulah. Doa lah. Lupa pula. Ni aku ada bawa air untuk kau. Aku tak ni nak beli kopi kat sana tu. Kedai tutup pula. Aku bawa air mineral je. Minum lah. Mana tahu boleh redakan sikit kau punya rasa risau tu. Terima kasih, Azif. Baru sahaja Encik Amin ingin meneguk air, seraya itu ia dipanggil oleh doktor yang merawat isterinya tadi. Encik Amin bingkas bangun, lalu diekori oleh sahabatnya Razif. Alhamdulillah, isteri Encik Amin selamat dan stabil selepas pembedahan. Dan doktor meminta Encik Amin untuk kembali ke hospital besok untuk menguruskan janin anaknya. Sedang doktor memberi kata-kata nasihat yang lain, Razif mencelah. Min. Sorry doktor, sorry. Min, aku kena gerak dulu lah. Aku lupa esok aku pagi-pagi nak kena pergi Mersing. Sorry Min. Kau doa lah banyak-banyak. Kau sabar takziah untuk kau sekeluarga. Okay Zip, okay. Baik. Hati-hati mandu tu, Zip. Razif tidak merespon, hanya mengangkat ibu jari kirinya tanda bagus. Kemudian meletakkan telefon bimbitnya ke cuping telinga. Seberapa ketika kemudian datang pula si Rizal. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Rizal, macam mana keadaan Kak Liza bang? Okey ke?
Akak kau okey, cuma esok pagi kau boleh tolong abang tak Zal? Kita kena uruskan janin tu lah kat tanah perkuburan dekat dengan hospital ni. Boleh bang, insyaAllah saya boleh tolong. Ustaz Syafiq tak ikut sekali? Mana dia? Dia dah balik bang. Dia ajak kita tidur rumah dia malam ni. Rumah kita tu nanti lah saya cerita. Kenapa pula? Ni Arman dengan Damia macam mana? Diorang okey tak tu? Abang Rahman cakap dia okey je. Cuma Damia lah merengek je. Tapi tadi sebelum saya pergi sini, saya ada telefon Kak Long. Dia orang dah tidur lah. Yelah, sekarang pun dah dekat pukul 2 pagi bang. Yelah tu. Tak apalah. Esok settle kat hospital, kita pergi rumah Kak Long. Dah jom kita pergi rumah Ustaz Syafiq. Sampai di rumah Ustaz Syafiq, Encik Amin dan Rizal terus membersihkan diri, solat isyak dan berehat. Namun malam itu Encik Amin tidak dapat tidur lena. Encik Amin tersedar dari tidur. Entah bagaimana, ia kini berada di sebuah rumah usang yang dia sendiri tidak tahu di manakah rumah usang itu berada, terpinga-pinga di tengah-tengah. Sedang dia mencari-cari jalan keluar untuk keluar dari rumah usang tersebut, tiba-tiba dia terdengar jeritan. Ayah, tolong abang ya. Ayah, tolong Damia ya. Ayah, tolong abang ya. Ayah. Suara tersebut memang amat dia kenal. Ya, suara anak-anaknya, si Arman dan Damia. Cik Amin tercari-cari dari mana datangnya suara itu. Puas dia ke kiri, ke kanan. Ditempuhnya unak dan duri di dalam rumah usang tersebut. Akhirnya kita jumpa punca suara itu di dalam sebuah bilik. Apabila dibuka pintu bilik tersebut, alangkah terkejutnya Encik Amin apabila ia ternampak anak-anaknya sedang berada di dalam lingkaran seekor ular besar dan sedia untuk melapah mereka. Encik Amin cuba mendekati, namun api-api marak sentiasa akan muncul di hadapannya tatkala kakinya melangkah. Arman, Damia, sekejap, jangan pergi mana-mana. Ayah datang, tolong anak aku, tolong, Arman, Damia, tolong anak aku, tolong. Bang, Abang Amin, bang, bangun bang, istighfar bang. Astagfirullahalazim. Ya Allah, Zal, anak-anak aku. Bang, sabar bang. InsyaAllah anak-anak abang selamat. Abang sabar bang. Abang bangun, abang ambil wuduk. Sekarang dah masuk subuh dah bang. Jom kita solat dulu. Astagfirullahalazim. Dah subuh ya Allah. Allahu Akbar. Cik Amin bingkas bangun, mengambil wuduk dan menunaikan solat subuh berjemaah bersama Rizal dan juga Ustaz Syafiq. Usai solat, Ustaz Syafiq, boleh saya pinjam telefon? Silakan Cik Amin, silakan. Hello, Assalamualaikum Kak Long. Waalaikumsalam. Amin kat mana ni? Amin ada kat rumah Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq? Oh, yang kita jumpa hari tu. Ya Kak Long. Arman dan Damia dah bangun? Oh, budak dua ketul tu tidur lagi. Malam tadi tidur lambat, Min. Arman okey, Damia tu je yang, yelah biasalah, cari mak dia lah. Oh, tapi semua selamat kan Kak? Jangan risau lah Min, insyaAllah. Akak dengan abang kan ada. Dahlah kau jangan risau. Kau pergi uruskan apa yang patut dulu ya. Nanti kita jumpa. Terima kasih Kak Long. Encik Amin menarik nafas lega, mengucap syukur pada Yang Esa
anak-anaknya selamat di bawah jagaan Kak Longnya. Setelah itu, dia bersiap untuk ke hospital. Setelah bersiap, Ustaz Syafiq mempelawa Rizal dan juga Encik Amin untuk bersarapan. Jadi mereka pun duduk di meja makan bersama-sama, menikmati nasi lemak dan juga teh tarik yang tersedia di atas meja. Oh, sedapnya teh tarik ni. Buat sendiri ke ni Ustaz Syafiq? Mestilah saya buat sendiri. Siapa lagi yang ada kat rumah ni melainkan saya. Saya kan belum kahwin lagi. Awak ni. Jemputlah makan nasi lemak tu, tak dijamah tu. Oh, ni macam kenal nasi lemak ni. Nasi lemak Mak Aisyah tu saya beli. Cik Amin, jemputlah makan. Ya. Terima kasih Ustaz Syafiq. Terima kasih sangat-sangat. Saya ada perkara nak cakap dengan Cik Amin ni. Apa dia tu Ustaz? Saya rasa rumah Cik Amin tu macam ada something wrong lah. Jadi tak apalah. Nanti lepas kita settle kat urusan dekat hospital, kita pergi ke rumah. Kita terus pergi ke rumah Cik Amin Something wrong yang macam mana tu Ustaz? Rizal, tak cakap apa-apa dengan abang. Rizal hanya mengangguk lemah dan hanya memandang ke arah Ustaz Syafiq. Hai, bang, jangan marah Rizal tu. Cik Amin, janganlah marah Rizal. Macam ni, saya pun tak tahu nak cerita macam mana. Nanti lepas kita settlekan urusan dekat hospital, kita pergi rumah Cik Amin. Okey? Ni lagi satu, kita kejap lagi kita pergi sekali lah naik kereta saya. Dalam keadaan macam ini, Cik Amin, Rizal nak bawa kereta malam tadi pun dah penat. Bahaya, biar saya yang mandu. Tak apa, saya dah ambil cuti dah. Okey. Terima kasih Ustaz. Selesai urusan di hospital dan proses perkebumian, Encik Amin berjumpa dengan anak-anaknya. Dipeluk erat Arman dan Damia. Menangis mereka bertiga. Jelas kelihatan raut wajah mereka bertiga masih ada perasaan ketakutan menyelubungi diri mereka bertiga. Ibu mereka masih tidak sedarkan diri di hospital, namun masih dalam keadaan stabil. Selesai menguruskan Arman dan Damia, Cik Amin minta mereka untuk pulang semula ke rumah maklum. Dia mengikuti Ustaz Syafiq, Rizal dan kini Din juga mengikuti mereka bergegas ke rumah untuk melihat keadaan rumah mereka setelah kejadian semalam. Rahman pula ditugaskan untuk menjaga Arman dan Damia. Sebelum sampai di rumah, mereka singgah solat Zuhur di masjid yang terdekat. Sempat juga Ustaz Syafiq singgah di kedai runcit untuk dapatkan sebungkus garam dan juga lada hitam. Apabila ditanya, Ustaz Syafiq hanya tersenyum. Sampai saja di rumah kedai mereka, ada seorang lelaki berbaju t-shirt hitam, berseluar coklat, berkopiah putih berdiri di hadapan pintu masuk rumah kedai mereka. Ustaz Syafiq keluar daripada kenderaan, diikuti dengan yang lain-lain. Assalamualaikum Ustaz Azhar. Waalaikumsalam Syafiq. Allahu Akbar, lama tak jumpa kau ni. Itulah, lama sangat kita tak jumpa kan. Sejak dari tamat Mahat dulu kan. Last aku jumpa kau masa kita berubat orang 2-3 tahun lepas. Itulah. Yalah, biasalah dah kahwin ni, sibuk dengan kerja, sibuk dengan anak-anak. Fik. Itulah Zah kan. Ni aku nak kenalkan kau. Ni Cik Amin, tuan rumah kedai ni. Yang ni Rizal, adik ipar kepada Cik Amin ni. Yang tu pula anak saudara kan. Apa nama siapa dia? Din. Ni Din. Assalamualaikum semua. Saya Azhar. Panggil Azhar je, tak payah Ustaz. Panggil Azhar je. Jadi macam mana? Boleh kita masuk ke dalam? Saya nak tengok juga apa sebenarnya yang terjadi ni. Sebab tadi Ustaz Syafiq cerita dengan saya tak berapa nak jelas.
Ustaz Syafiq. Sekejap. Encik Amin nampak muskil. Lalu dia bertanyakan persoalan kepada Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq, Azhar ni siapa pula? Oh, Azhar ni senior saya masa dekat Ma'had dulu. Dia ada kelebihan untuk bantu orang yang terkena sihir. InsyaAllah, niat kami kelas nak bantu Cik Amin ni, insyaAllah. Cik Amin jangan risau. Sihir apa ni? Apa yang Ustaz Syafiq merepek ni? Macam ni Cik Amin. Semalam lepas Rizal panggil saya terus singgah ke sini. Bila saya sampai dekat sini, keadaan dia sangat bahang dan macam ada satu aura negatif kat dalam rumah ni. Jadi entah macam mana waktu saya tengah tengok rumah ni, rumah dan kedai Cik Amin ni, saya terjumpa satu bungkusan kain putih tersorok dekat tepi pintu shutter kedai Cik Amin ni. Jadi saya tak berapa arif tentang perkara-perkara macam ni. Saya panggil lah Ustaz Azhar. Bila Ustaz Azhar sampai, kami buka kain putih tu dan kami sangat terkejut. Dalamnya tanah kubur Cik Amin. Cik Amin terkejut bukan kepalang apabila mendengar penjelasan Ustaz Syafiq. Rizal mengeluarkan kunci untuk membuka pintu shutter kedai mereka. Baru sahaja separuh pintu itu dibuka, terdapat bau yang kurang menyenangkan keluar daripada kedai. Ya Allah, bau apa ni? Rizal membuka pintu rumah kedai mereka. Selesai dibuka, mereka semua menuju ke bahagian pejabat dan tempat cetak terlebih dahulu. Belum sempat kaki mereka melangkah masuk, semua yang ada di situ berpandangan sesama sendiri. Ustaz Azhar menggelengkan kepala. Kelihatan Encik Amin mulai pucat. Terbatuk-batuk dia. Gatal ni tekak ni tiba-tiba. Ustaz Azhar yang berada di hadapan memalingkan mukanya ke arah Cik Amin. Cik Amin okey ke ni? Kalau tak sihat tak apalah, baliklah berehat. Tinggalkan kami je dekat sini. Tak apa. Saya okey. Teruskan. Setelah memerhatikan keadaan pejabat, mereka masuk ke ruang cetakan. Alangkah terkejutnya mereka apabila melihat keadaan di dalam tempat cetak tersebut. Kesan-kesan cakaran di setiap dinding. Keadaan di dalam ni bersepah, seakan tongkang pecah. Kertas-kertas habis koyak. Cermin-cermin yang ada pecah berderai. Kerusi terbalik. Meja kayu yang mereka bina hancur berkecai. Masya Allah, betul punya tak puas hati orang ni dengan Cik Amin, kata Ustaz Azhar. Habis apa yang kita nak kena buat sekarang ni Ustaz? InsyaAllah saya cuba apa yang saya termampu. Tak apa, kita keluar dulu. Tiba-tiba saya macam ada terbau sesuatu. Kuat sangat baunya ni. Main, kita keluar dulu. Entah dari mana datangnya bau itu, menusuk ke arah hidung mereka. Cepat-cepat mereka keluar dari kedai. Lalu sambil berjalan keluar, Ustaz Azhar mencapai garam dan ladi hitam, lalu ditaburnya di sekeliling kawasan cetakan. Bau apa tadi Ustaz? Saya tak pasti, tapi yang mengganggu rumah ni agak kuat. Tapi tak apa, kita cuba. Kita cuba apa yang boleh. Abang Min okey tak ni? Pucat dah muka Abang Min ni. Jangan risaukan aku okey. Jom kita pergi rumah pula. Din, buka pintu rumah. Din mengikut saja arahan. Dibukanya pintu grill naik ke rumah mereka. Dan ketika pintu dibuka, bau tadi semakin kuat menusuk hidung mereka.
tak boleh Ustaz. Oh, kuatnya bang boleh Ustaz. Tak apalah macam ni. Ya saya, Ustaz Azhar dengan Encik Amin je yang naik ke atas. Tu orang tunggu kat sini Rizal, Din, sementara kau kat bawah tu, nanti kau tolong pergi ambilkan kereta dekat rumah Ustaz Syafiq. Kereta aku nah, kunci kereta. Nanti kan apa-apa jadi senang, ada kereta ekstra. Tolong cepat sikit. Rizal dan Din hanya mengangguk, lalu pergi dari situ. Sampai saja di atas, keadaan yang sama terjadi seperti mana yang mereka lihat di bawah tadi. Habis semua barang-barang di atas rumah terbalik, pecah, hancur berderai. Kesan cakar di sana sini di setiap dinding rumah mereka. Lalu Ustaz Azhar memberi arahan. Encik Amin, Syafiq, korang tunggu kat luar je. Tunggu dekat pintu masuk. Nanti kalau dah okey saya panggil masuk. Ustaz Syafiq dan Encik Amin hanya mengangguk. Masuk ke dalam rumah. Ustaz Azhar menunaikan solat sunat 2 rakaat. Usai solat, dia memulakan bacaan ruqyahnya. Digenggamnya ladi hitam yang telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Dan tidak semena-mena, batuk Encik Amin semakin menjadi-jadi. Kali ini batuknya bertambah teruk sehingga tersembur darah dari mulutnya. Ustaz, tolong saya Ustaz. Tolong saya Ustaz. Encik Amin, Masya Allah Encik Amin. Syafiq, tolong Ustaz Syafiq. Tadi saya panas Ustaz Syafiq. Tolong Ustaz Syafiq, tolong. Azhar, kau tengok Encik Amin ni. Macam mana ni? Apa yang aku nak kena buat ni? Kau pegang dia kuat-kuat. Baca surah yang guru kita ajar dulu. Apa pun yang jadi jangan ganjak. Teruskan baca ayat tu. Doa minta bantuan Allah. Ustaz Syafiq memegang erat Encik Amin. Dibaringkannya Encik Amin di riba. Lalu memulakan bacaan dan doa seperti mana yang diajar oleh gurunya. Lain pula kisahnya pada Ustaz Azhar. Dia meneruskan usaha untuk mengusir anasir-anasir negatif yang berada di dalam rumah. Dia pusing keliling rumah seraya menaburkan garam dan ladi hitam. Apabila dia sampai di salah sebuah bilik berdekatan dengan dapur, lebih tepat lagi bilik anak-anak Encik Amin, sedang dia menabur garam, tiba-tiba dinding bilik tersebut bergegar. Kedengaran seperti ada orang sedang bergendang di dalam bilik. Ustaz Azhar terus membaca ayat-ayat ruqyah di hadapan bilik itu. Semakin dibaca, semakin kuat bunyi genangan tersebut. Azhar, tolong aku Azhar, Encik Amin ni. Sekejap, aku datang sekarang. Bergegas Ustaz Azhar pergi ke arah Ustaz Syafiq. Masya Allah. Terkejut Ustaz Azhar melihat keadaan Encik Amin. Encik Amin sedang berdiri tegak memandang ke arah mereka berdua dengan bajunya yang sudah dipenuhi dengan darah. Ya Allah, sah benda ni dah masuk dalam badan dia ni. Ya Allah, tapi apa kita nak buat sekarang ni? Macam ni, kau baca je apa yang kau baca tadi. Kita pegang dia, bawa masuk dalam bilik tu. Okey. Jom. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkumat kamit mulut mereka berdua sambil memegang badan Encik Amin. Namun mereka belum cukup kuat untuk memapah Encik Amin masuk dalam rumah. Entah dari mana datang tenaga itu. Encik Amin melompat tinggi dan berlari terus ke bilik anak-anaknya dan menguncikan diri di dalam. Aku tak kuat, Fik. Aku tak kuat. Kita kena cari orang yang lagi kuat daripada aku untuk handle benda-benda macam ni. Ini bukan benda-benda biasa ni. Habis nak buat macam mana? Ni, kau ambil nombor telefon ni. Ni nama dia Imam Rahman. Kau pergi kat pejabat sekarang, kau kontak dia. Kau suruh dia datang. Okey. Aku pergi sekarang. Beberapa ketika, sosok tubuh seorang tua lingkungan 60-an yang dikenali sebagai Imam Rahman tiba di rumah Encik Amin. Ustaz Syafiq membuntuti Imam Rahman. Sampai saja di sana kelihatan Ustaz Azhar duduk di lantai kerana keletihan.
Dia sedaya upaya menahan Encik Amin yang telah dirasuki sesuatu itu keluar dari bilik sementara menunggu Imam Rahman. Masya Allah, apa yang dah berlaku ni? Lalu Ustaz Azhar menceritakan segala-galanya kepada Imam Rahman. Usai cerita, kedengaran suara Rizal terjerit-jerit dari tangga rumah. Ustaz Syafiq! Ustaz Syafiq! Ustaz Syafiq! Ya Rizal, ya saya ada kat atas ni. Ustaz Syafiq, saya jumpa dalam kitab Abang Amin. Termengah-mengah dia menaiki tangga sambil menunjukkan botol air mineral 250ml yang airnya bertukar hijau tua seakan air kumbahan. Mereka yang ada di situ saling berpandangan. Tunjukkan saya dekat mana si Amin. Ustaz Azhar menunjukkan lokasi tempat Amin bersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya makhluk Allah. Sambil membuka pintu bilik. Perlahan pintu bilik terbuka. Mereka yang ada di situ melihat Encik Amin sedang duduk antara dua sujud sambil menunduk. Lantas Imam Rahman terkumat-kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan perlahan duduk di depan Encik Amin. Encik Amin mendongakkan kepalanya. Rupanya bukan seperti Encik Amin yang asal. Kali ini mukanya pucat, mata dan pipinya merah, dan dahinya dipenuhi dengan darah. Pergi, jangan ganggu aku. Aku nak bunuh dia. Aku benci dia. Pergi kau orang tua, pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai makhluk Allah, kenapa kau benci dia? Apa salah dia? Dia ni menyusahkan akulah. Dia memang menyusahkan aku. Aku tak boleh hidup senang kalau dia ada. Aku nak dia mati. Masya Allah. Kau tak percaya kepada rezeki Allah? Kau tak percaya yang Allah tu maha besar dan maha kaya, wahai makhluk Allah? Orang tua, aku tak peduli semua tu. Aku nak dia mati. Pergi kau orang tua. Encik Amin mengentakkan kepalanya ke lantai bertubi-tubi. Imam Rahman mengarahkan semua yang ada di situ untuk menahan Encik Amin dari terus melakukan perbuatan itu. 4 orang memegang Encik Amin tidak cukup kuat, sampaikan mereka terpaksa membaringkan Encik Amin dan menahan Encik Amin menggunakan kaki mereka. Merontalah Encik Amin apabila Imam Rahman mengalunkan bacaan suci Al-Quran. Panas. Lepaskan aku. Lepaskanlah. Sakitlah bodoh. Kalau tak nak sakit, kau keluar sekarang. Pulang semula ke tempat kau. Aku dah janji nak bunuh dia. Tak nak. Korang pergi. Korang yang bodoh. Korang pergi. Sakit lah. Aku dah janji dengan tuan aku nak bunuh dia lah. Orang tua, pergilah orang tua. Baiklah, kalau kau masih berdegil, kau rasakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Rahman dengan tenang merenjiskan air dari botol yang dibawanya. Beberapa renjisan direnjis sedikit ke muka Encik Amin, sedikit di badannya, lalu diulangnya beberapa kali. Sakitlah. Okey, baik. Aku pergi. Jangan renjis lagi. Aku pergi.
Kalau macam ni dari tadi kan senang. Kau nak keluar dari mana? Mulut. Lalu Imam Rahman bangun, pergi mendekati Encik Amin dan dipegangnya leher Encik Amin sambil membacakan beberapa potong ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Nak, tolong ambilkan baldi nak. Letak dekat depan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Muntahkan Min, muntahkan. Muntahkan. Keluarkan semua Min, keluarkan. Imam Rahman menepuk belakang badan Encik Amin. Menyembur darah dari mulut Encik Amin ke baldi. Encik Amin muntah darah. Selain dari darah, pisau cukur, kaca, dan disertai dengan cecair berwarna hijau. Baunya sungguh busuk. Alhamdulillah, satu lagi dah selesai. Ada satu lagi yang kat luar tu. Syafiq, Azhar, bawa Amin turun ke bawah ya. Tunggu saya dekat bawah. Imam Rahman menuju ke ruang tamu. Terlihat dia membuka bunga silatnya dan seperti bertarung dengan seseorang yang orang lain tak nampak. Kira-kira 15 minit pertarungan itu pun selesai. Dan Imam Rahman membawa botol kaca. Lalu muncung botol itu ditutup dengan kain putih. Dia turun ke bawah, berjumpa dengan yang lain-lain. Alhamdulillah, selesai dah. Amin, ni Pak Rahman ni dah okey sekarang ni. Dah okey sikit dah Pak Rahman. Tapi badan ni sakit-sakit Pak Rahman. Alhamdulillah, biasalah tu. Mujur yang masuk dalam badan kau tu cuma anak-anak je. Yang bosnya ada kat dalam ni. Ada yang tak puas hati dengan kau ni Min. Dia nak kau sekeluarga berpecah belah. Dan kalau boleh, dia nak kau dengan keluarga kau ni semua lenyap dari dunia ni. Tapi tak apalah. Niat kau nak sembuh, niat kau nak halau benda-benda ni kan. Alhamdulillah, Allah dah bantu. Tak apalah, tugas kita pun dah selesai. Marilah kita pulang, ya. Encik Amin memeluk erat Imam Rahman sebelum pulang dan meraung sekuat hati sambil berulang-ulang kali mengucapkan terima kasih. Dan selepas kejadian itu, rumah dan pejabat mereka telah dipagarkan oleh Imam Rahman. Tetapi Imam Rahman menasihati supaya kalau boleh mereka berpindah atau keluar dulu dari rumah itu buat sementara waktu. Beberapa hari berikutnya, isteri Encik Amin dibenarkan pulang. Sementara waktu mereka menumpang di rumah Kak Long, iaitu kakak kepada Puan Liza. Encik Amin membuat keputusan untuk pindah dari situ dengan kadar segera. Suatu petang, Encik Amin, Rizal, Din dan juga Rahman mengemas barang di pejabat. Rizal menegur Encik Amin yang sedang leka melakukan kerja-kerjanya. Abang Amin, kenapa? Tak tahu ke siapa yang dajal kita selama ni? Entahlah, biarlah Zal. Daripada kita tahu, kita dendam, apa bezanya kita dengan dia? Tapi kan bang, saya rasa Cik Razif abang yang buat semua benda ni. Apa aku cakap macam tu? Sebab masa kat hospital lah itu,
Kan saya cakap saya selisih dengan dia dengan bang kan? Lepas tu kenapa? Saya selisih dengan dia waktu tu. Dia tengah cakap dekat telefon dia yang besar tu. Ya, dia kan orang kaya, dia je yang ada telefon besar tu. Lepas tu bang, saya dengar dia cakap macam ni tau. Biasalah gaya si Razif tu. Korang buat apa ni Dia orang masih hidup, kau tahu tak? Dia cakap macam tu bang. Habis lepas jumpa abang dia cakap macam tu, saya syak dia lah bang. Kau ni Zal, tak baiklah kau ni tuduh-tuduh. Dosa tu tak? Taklah bang. Yang lebih menguatkan lagi tuduhan saya tu, air yang saya jumpa dalam kereta abang tu, botol yang sama abang pegang masa malam kat hospital tu. Dan saya nampak Razif yang bagi. Air dia tukar jadi warna hijau bang. Nasib baik abang tak minum habis tau. Kalau tak tahu jadi apa kat abang. Dah lah kau Zal. Dah habiskan kerja. Tak baik lah tuduh-tuduh orang. Kebetulan je tu botol sama kot. Encik Amin bingkas bangun, lalu menjawab panggilan tersebut. Hello, Assalamualaikum Amin dan Co. Waalaikumsalam. Men, ni aku ni Zarul. Zarul. Sorry lah, aku lambat siapkan kau punya order. Aku dah pas job tu kat Ismail lah. Nanti kau collect dekat dia Yang tu nanti kita bincang Ni aku nak bagi tahu ni. Apa dia tu? Apa cerita? Ada job baru ke? Tak. Ni kau tahu cerita tak si Razif meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila? Dekat mana? Sakit apa? Lah, kau tak tahu ke? Ni baru je selesai ke bumi ni Kata orang dah berapa hari meninggal kat rumah tu. Tapi isteri dengan anak-anak dia baru jumpa semalam. Bila dia orang balik dia bercuti. Balik tu jumpa ayah dia orang dah terbaring kat tangga lah, dengan mata terbeliak. Dan dekat leher ada kesan jerut. Kes rompak bukan. Nak kata kes bunuh diri pun bukan. Sebab polis tak jumpa tali gantung. Tak tahu sakit apa tu. Masya Allah. Tak apa lah. Malam kan kita jumpa Mak Dis tali rumah dia. InsyaAllah tu. Aku datang. Okey, kita jumpa malam gang. Encik Amin termenung seketika. Bercelaru fikirannya. Takkanlah Razif yang hantar. Ya Allah. Taklah. Aku tak tahu. Engkau yang maha mengetahui ya Allah. Kau ampunilah dosa sahabatku tu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih kerana telah melindungi kami sekeluarga. Beberapa minggu selepas itu, Encik Amin sekeluarga pun berpindah dan memulakan kehidupan baru di tempat yang baru. Di rumah Razif. Malam ni jumpa Lina. Handsome ni. Ini tak ada, anak-anak tak ada. Akulah raja rumah ni. Amin. Mampuslah kau, men. Dulu aku suruh kau ikut aku. Ikut apa yang aku buat, kau tak nak. Rasakan kau. Razif. Siapa pula panggil kat bawah ni? Razif. Ya, kejap, turun. Razif turun tangga. Siapa kau? Kau nak apa? Kau nak apa ni? Kau datang nak apa ni? Kau datang nak apa? Hutang darah dibayar darah, Razif. Jangan.